Di dalam video kali ini kita akan tengok step yang ketiga, iaitu kita akan create random circle di atas surface yang kita dah buat, dan circle tersebut akan mempunyai radius control. Okay. So beberapa method kita akan gunakan di sini. Boleh tengok pada mind map yang saya dah tunjukkan di dalam video. Okay, berbalik pada Katia. Okay, di sini saya dah setkan step yang kelima, iaitu geometrical set kita sebagai in-work object, dan saya juga dah create satu datum curve, dan saya namakan datum curve tersebut sebagai random circle. Dan bila saya dah buat random circle datum curve, saya masukkan satu EKL rule yang baru di bawah random circle. Okay. So boleh refer dalam video-video saya yang sebelum ini bagaimana kita buat satu datum elemen dan mengenakan ataupun meletakkan satu EKL rule di dalam elemen tersebut. Okay. So terus masuk ke dalam EKL editor. Di dalam EKL editor saya juga dah sediakan basic scripting structure seperti biasa yang saya pernah lakukan sebelum ni. Okay, untuk step yang ataupun untuk method yang pertama yang kita akan tunjukkan adalah kita akan create satu point on curve. Okay, so satu point on surface. Okay, pergi kepada point constructors dictionary kita. Jadi sini ada satu method dipanggil point on surface. Untuk menggunakan point on surface kita memerlukan beberapa argument, iaitu surface, reference point, direction dan distance. Okay, untuk itu kita akan create ataupun kita akan declare satu surface variable, and then kita akan set surface variable ni kepada surface kita nanti. Okay, kita juga akan create ataupun declare satu direction variable d1. Okay, so kita akan initialize kat sini as f1 sama dengan surface yang kita dah create. And then d1 kita akan create satu random direction. Boleh pergi kepada direction constructors dictionary. Di sini kita ada 3 method. Kita akan menggunakan method yang pertama. So direction in x kita akan gunakan random. And then darab dengan 1 mm untuk unit length. Okay, and then kita akan copy, paste untuk Y dan paste untuk Z. So kita dah ada satu random direction. Okay, kita akan buka balik point constructors kita, point on surface. Okay, kita dah ada surface. SF1 dah ada argument, and then point ni nanti kita akan gunakan null untuk biarkan Katia pilih untuk kita point reference by default. So sekarang ni kita akan declare satu point variable, and then point 1 ni, pt1 akan sama dengan point on surface. And then argument pertama adalah surface, iaitu surface 1. And then argument kedua adalah null point. And then direction adalah d1, iaitu random direction yang kita dah create tadi. And then distance kita akan gunakan random juga, times 1 mm. Okay, so sekarang kita dah ada satu point di atas surface yang kita dah buat. So the next step adalah kita akan create satu plane tangent kepada surface yang terletak pada point yang kita dah create. So dekat sini kita akan initialize P1. Okay, sebelum tu kita akan tengok dalam plane constructors dictionary, plane tangent cuma memerlukan dua argument, iaitu surface dan point. Kedua-dua argument ni kita dah ada, jadi kita boleh terus buat P1 sama dengan plane tangent, double click kat situ, and then kita akan letak SF1 sebagai argument pertama dan PT1 sebagai argument yang kedua. So sekarang kita dah ada satu plane tangent yang terletak pada point on surface. Okay, plane tangent pada surface yang terletak pada point on surface. Okay. So the next part adalah kita akan create circle pada plane yang terletak tangent kepada surface tadi. So pergi masuk ke dalam circle constructors. Di dalam circle constructors ni ada beberapa method. Kita akan gunakan method yang pertama. So untuk method yang pertama ni kita akan pakai circle center radius. Dia memerlukan center point, iaitu PT1 yang kita dah buat, support surface iaitu P1 yang kita dah buat, and then radius. Okay, sekarang ni kita akan kenal pasti radius yang sesuai untuk kita gunakan. So untuk radius kita akan check pada revolve axis line kita, endpoints dia ada 2. So kita akan check endpoint yang mana yang terletak lebih dekat dengan origin, iaitu point 0,0,0 di sini. Okay. So kita akan menggunakan distance antara point tersebut dengan point origin sebagai controller kepada circle radius kita. Okay, untuk itu kita akan tengok kepada point constructors.
di dalam point constructors ni kita ada ekstrimum. Ada 3 jenis ekstrimum yang kita boleh gunakan. Kita akan menggunakan ekstrimum yang pertama menggunakan curve direction. So sebelum kita buat itu, kita dapatkan ekstrimum, kita akan declare 2 variable point yang baru. Okey, so dekat sini kita juga akan declare satu lagi variable untuk direction. Right. So dekat sini kita akan create lagi satu variable, kita akan create variable line untuk kita letakkan reference kepada revolve axis line kita. So dekat sini line 1 kita akan set kepada revolve axis line, and then untuk PT2 sebelum tu kita akan initialize direction ni dahulu. So untuk D2 direction yang kedua ni kita akan set direction mengikut arah revolve axis line kita. Okay, so kita akan letakkan direction dalam kurungan line 1. So direction ni tadi dia akan mengikut arah line kita. Kalau dia mengarah ke arah ini, so inilah akan jadi direction untuk kita check ekstrimum nanti. So sekarang kita akan pergi kepada extremum detection. So extremum and then line 1, sebab kita nak check extremum kepada revolve axis line ni tadi kan. So line 1 akan jadi kita punya argument yang pertama. Okay. And then argument yang kedua adalah direction. So kita akan menggunakan D2 sebagai direction kita, and then booleannya adalah true. So true ni dia akan mengikut arah direction, dia akan mengikut direction line. Kalau false, dia akan melawan arah direction line. Okay. So kita akan copy D2, true ni, and then paste banyak 2 kali. Sebab apa? Untuk menggunakan method extremum ni, dia memerlukan 3 set of direction and boolean. Okay. Dia akan pairing. Dia ada 3 set. Okay. So kita akan copy the whole line and then paste ke bawah, and then kita akan tukar condition true ni kepada false. Itu saja. Okay. Dia punya argument yang lain tak akan berubah. Cuma di sini dia punya variable name kita akan tukar daripada PT2 kepada PT3 lah. So kita dah ada 2 extremum points. Okay, bergantung kepada direction line kita. Point yang kedua ataupun PT2 ni kemungkinan boleh letak di atas ataupun di bawah. And then PT3 ni akan berlawanan arah lah. Okay, so sekarang kita dah ada PT2 and PT3, and then kita akan determine length yang mana ataupun distance yang mana yang berdekatan, yang lebih dekat dengan kita punya point origin. So untuk itu kita akan declare 2 length variable, dan kita akan measure dekat sini length 1 sama dengan distance di antara point 0mm, 0mm, 0mm. Okay, tengok dekat sini saya tak declare satu variable baru untuk origin, saya just straight away gunakan method point daripada point constructors dictionary dan letakkan koordinat 000 di dalam argument yang pertama untuk distance, and then argument kedua untuk distance letak PT2. Okay, copy the whole line and then paste, and then tukarkan daripada PT2 kepada PT3, and then length 1 kepada length 2. Okay, so kita dah ada 2 length, and then kita check dulu, kita keluarkan satu message untuk keluarkan kedua-dua value length ini tadi. Okay, ini adalah length 1, length 2. Okay, dalam line ni, kalau tengok kat sini, dia punya keyword adalah message, and then dalam kurungan, kita ada 2 argument. Okay, di antara 2 double quotation mark ni, saya ada 2 asterisk. Okay, hashtag. Okay, so ada 2 hash. Okay, hash yang pertama akan mengambil value daripada length 1. Okay, hash yang kedua ni akan mengambil value daripada length 2. So kalau kita run this rule ataupun kita klik OK, kita akan keluarkan 2 value, iaitu 0.3mm dan 2.18mm. Okay, so itu yang kita nak, kita akan dapat 2 value. So daripada 2 value ni tadi, ia akan menentukan kita punya radius circle. So kita boleh buang balik message ni. So sekarang ni kita akan set satu lagi variable length untuk store kita punya minimum length. Okay, so kita akan buat dekat sini selection process. Under selection segment ni kita akan create if else statement. So if length 1 less than length 2,
then apa jadi? Length 3 akan mengambil value length 1. Kalau bukan, kalau condition itu salah, iaitu length 1 tu lagi besar daripada length 2, jadi length 3 ni dia akan ambil value of length 2 lah. So dia akan sentiasa, length 3 ni akan sentiasa mengambil value yang terpendek. Okay. So dekat sini kita dah ada radius controller. So kita akan pergi kepada circle constructors. Okay, untuk circle constructors, method circle center radius, kita dah ada center point, kita dah ada support iaitu P1 kita. And then kita juga dah ada radius controller dalam unit length. And then kita akan menggunakan limit equals to integer 1 untuk buat satu full circle. And then start dan end angle akan mengambil value 180 degree. Jadi kesemua argument untuk circle center radius dah ada. Jadi kita boleh terus guna. Okay, di sini kita akan letakkan PT1 sebagai kita punya center point, P1 sebagai support surface, radius kita akan ambil length 3 ni tadi and then divide by 4 untuk kecilkan lagi kita punya radius berbanding dengan distance yang kita create tadi. Distance yang kita kira tadi. Okay, and then limits kita akan letak 1 untuk full circle and then dia punya start angle limit adalah 180 degree dan end pun sama. So kita akan dapat satu full circle. Okay, no syntax error. So kita akan keluarkan dahulu, kita kena declare satu curve variable untuk letakkan circle center radius kita ni. Okay, kita akan set dahulu random circle kita kepada CRV1 and tengok dia punya result dulu ya. Okay. Okay, so kalau tengok dekat sini, kita dah ada satu circle. Di frame on. Okay, kita dah ada satu circle dekat sini yang terletak di permukaan. Saya punya middle mouse button pun dah tak berapa nak elok. Okay. Kalau tengok dekat sini, circle yang kita create dah terletak pada plane tangent kepada surface. Cumanya circle tu sendiri dia tak terletak di atas surface. Okay, so kita kena project circle ni kepada surface. Jadi kita masuk balik ke dalam kita punya EKL rule and then di sini kita akan create curve variable yang baru CRV2 and then kita akan gunakan operation constructors dictionary. Di sini kita ada wireframe constructors dictionary. Di sini kita ada method untuk project. Alright. So untuk project kita akan gunakan di sini CRV2 equals to project yang kedua ni project. Okay. Apa yang kita nak projectkan adalah CRV1 and then kita nak project ke mana? Kita nak project kepada surface iaitu surface 1. Okay, direction kita akan mengambil kira direction plane 1. So dia akan sentiasa normal kepada plane 1 yang kita create tadi. Randomly create tadi. Okay. So dekat sini kita dah ada satu projection and then kita try to untuk tengok apa yang kita hasilkan dalam CRV2 ini. Okay, kita klik OK. And then tengok result. Daripada result yang kita nampak, kita dapat dua circle. Kita dapat dua circle instead of one. Okay, boleh nampak tak? Okay, yang ni clear sikit. So ada dua circle instead of one yang kita expected. Okay, so kita akan restrictkan result mana yang kita nak keluarkan, nak jadikan sebagai the correct output. So kita akan declare satu lagi variable curve CRV3 and then di sini kita akan buat satu lagi line statement CRV3 sama dengan, okay, kita akan menggunakan operation constructors kat sini. Okay, kita akan menggunakan near. So double klik kat situ near. Okay. Kita nak check apa? Kita nak check CRV2. Okay, CRV2 yang berdekatan dengan P1. Okay. So sekarang ni kalau kita keluarkan CRV3 instead of CRV2, ini kita akan dapat tengok cuma ada satu circle dan circle tersebut telah berada betul-betul di atas surface yang kita buat. Okay. So jumpa pada video yang seterusnya.